Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Rejab 15 Februari bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Ditetak, digulung dalam tilam kemudian dibakar. Pampasan umrah tempoh buka akaun TH dilanjutkan. Di Kedah, satu mayat lelaki ditemui dengan kesan tetakan di tangan dan muka. Mangsa juga dibungkus dengan tilam sebelum dibakar. Mayat lelaki tersebut ditemui di dalam sebuah bilik dalam pawagam lama dekat Simpang Kuala kira-kira jam 7 pagi tadi. Lelaki tanpa identiti itu ditemui dengan kesan tetak di bahagian tangan dan muka sebelum mukanya ditelangkup dengan sofa lalu dibungkus dengan tilam dan dibakar. Mayat ditemui selepas bomba memadamkan kebakaran. Turut ditemui sebilah pisau di bahagian bawah panggung wayang. Kita percaya selepas dia ditetak ada punca kebakaran menggunakan tilam, di mana tilam dengan sofa, ada satu sofa dalam tu ditelengkupkan ke atas badan mangsa. Polis tidak menemui sebarang pengenalan diri dan berdasarkan forensik mayat mangsa berusia lingkungan 40-an. Susulan itu, polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes pembunuhan itu. Suspek 59 tahun itu mempunyai beberapa rekod kesalahan lampau berkaitan jenayah dan dadah. Polis percaya kejadian ini berkemungkinan dilakukan lebih daripada seorang individu. Tingkat 1 panggung wayang lama itu dipercayai menjadi tempat gelandangan berehat dan tidur pada waktu malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kemaman atas tuduhan membunuh bayi lelaki yang baru dilahirkannya minggu lepas. Perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah dekat Seri Bandi antara pukul 7 hingga 9 pagi 8 Februari lepas. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Kes telah dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azhani Azman manakala remaja terbabit diwakili Peguam Nuraini Hazikah Syafi'i. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin terhadap remaja itu. Kes akan disebut semula 16 Mac. Dalam kejadian minggu lalu, polis menemui seorang bayi yang baru dilahirkan maut dipercayai ditikam dengan objek tajam di bahagian dadanya. Dipercayai remaja tersebut melahirkan bayi itu dengan bantuan seorang rakan sebelum rakannya memaklumkan kelahiran bayi tersebut kepada klinik berdekatan. Jenazah bayi lelaki seberat 2.46 kg tersebut selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seri Bandi 11.05 pagi semalam. Kes kematian kanak-kanak warga Myanmar yang memakan sisa makanan di tong sampah menerima perhatian warganet dan pertubuhan bukan kerajaan NGO di Malaysia. Antara NGO yang memberi respon adalah My Foundation. Pegawai kelestariannya Siti Nabihah Zakaria menyarankan agar institusi kejiranan ditubuhkan semula bagi mengekang kejadian tersebut berulang kembali. Seharusnya kita semua perlu wujudkan that sense of accountability dan rasa bertanggungjawab untuk bantu masyarakat di sekeliling kita terutamanya. Dan dekat sinilah sebenarnya peranan kita sebagai individu dan juga dalam sistem kemasyarakatan itu sendiri. Kalau kita melihat kejadian yang berlaku adalah dalam kawasan ialah kemasyarakatan kita kan. Jadi perlu diwujudkan sistem ataupun perlu menghidupkan kembali kan, sistem kejiranan, institusi masyarakat yang paling dekat sekali di antara kita lah.
Beliau turut menggesa masyarakat sekeliling untuk membuat tindakan segera seperti melaporkan kepada pihak berkuasa maupun NGO berdekatan jika berhadapan dengan kejadian seperti itu yang melibatkan warga asing atau rakyat Malaysia sendiri. Sebelum ini, dua beradik yang maut itu ditemui oleh bapanya di kawasan tong sampah dalam keadaan terhuyung hayang dan mulut berbuih selepas memakan sisa makanan di tong sampah di kawasan kejiranan mereka di Kampung Baru Sungai Tepa, Bukit Malut, Langkawi petang semalam. Bukit Malut terkenal dengan penempatan Rohingya. Sementara itu, bapa kepada kanak-kanak terbabit yang ditahan polis disahkan positif dadah selepas menjalani ujian air kencing di balai polis. Dalam pada itu, pihak polis mengatakan dua beradik serta bapanya tidak memiliki rumah di kawasan tersebut dan hanya menumpang rumah jiran sahaja. Bangkai gajah betina ditemukan di tepi Jalan Empangan Pedu berdekatan Kampung Pinang pagi tadi. Ia ditemukan seorang penoreh getah kira-kira 7.30 pagi. Gajah itu ditemukan mati dalam keadaan terduduk dan terdapat kesan darah bersama najisnya, berkemungkinan termakan racun atau baja tanaman kebun. Menurut penduduk, mereka sudah lebih sebulan melihat sekumpulan 7 gajah berkeliaran di kawasan kebun getah. Kemungkinan gajah betina tersebut salah seekor daripada kawanan haiwan liar itu. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Kedah Jamalun Nasir Ibrahim berkata pihaknya masih menyiasat kejadian itu dan perlu menunggu laporan berkaitan bagi mengetahui punca kematian gajah berkenaan. Pasukan forensik dari Kuala Lumpur akan turun ke lokasi untuk menyiasat punca kematian gajah ini. Tempoh pembukaan akaun tabung haji TH bagi jemaah yang kerugian sepanjang penangguhan sementara ibadah umrah yang sepatutnya berakhir Jumaat ini dilanjutkan sehingga Mac depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata langkah itu bagi membolehkan hampir 1,000 jemaah umrah yang masih belum membuka akaun tabung haji untuk berbuat demikian. Kita harapkan mereka itu pertamanya dapat buka segera. Dan kita pun memberikan, saya telah mengarahkan kepada pihak KOM tabung haji supaya memberitahu kepada semua pejabat-pejabat cawangan tabung haji supaya mereka ni kalau ada di kalangan mereka tu yang nak buka akaun tu sebab nak masuk sumbangan ni kena bypass, segera akan memudahkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Mutaqak Murabbi Ummah peringkat negeri di Masjid Al-Azim, Bukit Palah, Melaka. Datuk Idris mengulas isu berkaitan hampir 1,000 jemaah umrah yang dikesan masih belum membuka akaun tabung haji hingga menyebabkan kerajaan sukar menyalurkan pembayaran sagu hati. Katanya jemaah terbabit hanya perlu membawa kad pengenalan untuk membuka akaun tabung haji bagi tujuan berkenaan. Dalam majlis berasingan, Datuk Idris berkata Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi memantau penyebaran ajaran sesat di negara ini. Kerjasama itu berikutan terdapat ajaran sesat yang disebarkan melalui sosial media. Media sosial ni terlalu banyak sangat ajaran-ajaran sesat yang dibuat. Kerana kita tahu media sosial ni kadang-kadang dia base di luar negara, dia bawa ke sini. Tapi ada perkara-perkara yang melibatkan yang boleh kita handle, kita passing kepada SKM untuk siasat siapakah yang menyebar tadi, satu. Kalau yang melibatkan fizikal sebagainya macam isu di Perak berlaku, maka kita beritahu kepada Jabatan Agama Islam Negeri untuk bertindak. Menurut beliau, situasi penyebaran ajaran sesat di negara ini masih disifatkan terkawal. Namun katanya JAKIM tidak ada kuasa untuk bertindak ke atas kegiatan penyebaran ajaran sesat. Justru kerjasama orang ramai amat penting untuk memaklumkan sebarang kegiatan itu agar membolehkan JAKIM menyalurkan maklumat ke Jabatan Agama Islam Negeri yang dikenalpasti untuk diambil tindakan. Selain turut berharap kerjasama daripada pihak berkuasa agama negeri untuk melakukan penguatkuasaan. Cadangan mewujudkan satu jabatan baharu bagi menguruskan kes tunggakan pembahagian pusaka seperti yang dicadangkan kerajaan amat wajar dilaksanakan secepat mungkin.
Menurut Peguam Syar'i di Nadirah Munir and Associates, Nadirah Munir, setakat Disember 2021 terdapat 72,348 kes tunggakan pembahagian harta pusaka di seluruh Malaysia. Pada pendapat saya adalah sangat perlu bagi menangani isu tunggakan kes dan juga peningkatan penerimaan kes masih yang tinggi. Tambahan lagi kesan daripada pandemik yang melanda mengakibatkan anggaran lebih 68,000 kes tertunggak sehingga Oktober 2021 yang mana kes ini masih menunggu giliran diselesaikan. Tunggakan kes ini disebabkan oleh kelemahan pentadbiran yang mana mengambil masa yang terlalu lama sehingga bertahun-tahun, ada kes yang sehingga bertahun-tahun, dan kedua disebabkan kekurangan kaki tangan dan juga pegawai. Jelasnya, masalah sewaktu pandemik COVID-19 juga menyumbang kepada berlakunya tunggakan kes. Selain itu, selain pentadbiran, tiada persetujuan waris di atas keputusan yang ditetapkan juga menjadi faktor kes terpaksa tertangguh selama bertahun-tahun. Dalam pada itu, pindaan Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1995, Akta 98 yang diluluskan di Parlimen pada 22 Disember lepas meningkatkan bidang kuasa bernilai 2 juta kepada 5 juta ringgit sekaligus membantu lebih ramai rakyat dan mengurangkan kes tunggakan harta pusaka pada masa akan datang. Semalam, kerajaan merancang mewujudkan jabatan baharu khusus bagi menyelesaikan kes tunggakan pembahagian harta pusaka di negara yang semakin meningkat setiap tahun. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, proses mewujudkan jabatan baharu itu sudah diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk tindakan lanjut. Menanti air bagai bulan jatuh ke riba. Alhamdulillah, bertemu kembali. Ketua Menteri Sarawak akan dikenali sebagai Premier Sarawak sejurus proses akhir pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak disempurnakan. Proses akhir ialah mendapat perkenaan dan persetujuan daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Abdul Taib Mahmud sebelum ia diwartakan dalam warta rasmi kerajaan. Petang tadi berlangsung proses undian di Dewan Undangan Negeri Sarawak berhubung pindaan itu dengan 67 undi menyokong dan 6 menentang. 67 in favour, 6 opposed. The motion is therefore agreed. The Dewan shall now resolve into the Committee of the Whole House to consider the bill which stands committed to the committee. Terdahulu, usul bersejarah itu dibentangkan Menteri Pelancongan, Industri, Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada 11 pagi sebelum dibaca untuk kali kedua setelah mesyuarat bersambung pada 11 petang. Dalam ucapannya, Abdul Karim telah memberi justifikasi dan rasional di sebalik usul pindaan tersebut yang bertujuan menekankan perbezaan status Sarawak dalam persekutuan yang membentuk negara Malaysia. Kira-kira 200 penduduk dan peniaga di arkid perniagaan Pekan Awah di Maran sengsara dengan masalah ketiadaan bekalan air bersih yang kerap berlaku sejak lebih 20 tahun lalu. Tinjauan di Berita Al Hijrah mendapati mereka mengeluh kerana masalah itu bagaikan tiada penghujungnya sehingga ada yang terpaksa menutup operasi perniagaan. Seorang peniaga, Azmil Zakwan Ishak, 38 tahun, ketika ditemui di hadapan premis yang diusahakannya sejak tahun 2006 mendakwa mereka terpaksa mendadah air dari rumah untuk dibawa ke kedai bagi memastikan urusan harian tidak terganggu. Lebih menyakitkan hati, bekalan air ada atau tidak, beliau tetap perlu membayar bil bulanan RM20. Air ada ke tak ada, RM20 memang kena bayar. Jadi apa guna bayar RM20 ni kalau air macam ni? Ini macam satu penganiayaan untuk peniaga-peniaga di sini. Bagi pasangan warga emas orang kurang upaya OKU Zakaria Talib 78 tahun dan isterinya Norihan Ismail 68 tahun, mereka sangat berharap luahan mereka melalui saluran media mendapat perhatian pihak berkenaan. Pasangan yang turut tinggal di bangunan kedai ini berkata masalah bekalan air ini tidak pernah selesai sejak dia dan suami mula mengusahakan kedai membaiki barangan elektrik pada tahun 1994.
Memang ya, saya memang rasa tak ada tenaga dah. Nak angkut air daripada luar tu ke dalam, ke dapur kan. Atas rumah memang saya tak angkut air dah, saya tak layan. Saya tak ada tenaga. Bagi seorang pengusaha kedai makan, Siti Huzaimah Mat Omar, 47 tahun pula, penduduk dan peniaga di kawasan itu sudah penat membuat aduan kepada pihak berkaitan, namun tiada tindakan susulan diambil. Air sekejap ada, sekejap tak ada. Bila ada, kita buka. Bila tak ada, kita tutup. Lama-lama tu jadi masalah dan kita pun jadi malas tahu. Sebab masalah air ni terlampau berlarutan daripada dulu sampai sekarang. Sedangkan kita ada tank yang besar. Loji besar kat situ macam tak berfungsi langsung. Seorang lagi peniaga, Muhammad Uwais Muhammad Azmi, 41 tahun, merayu supaya tindakan susulan dilakukan pihak pengurusan air Pahang Berhad PAIP dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN bagi menyelesaikan masalah dihadapi mereka. Menurut Uwais, sejak kawasan perniagaan ini dibuka kira-kira 30 tahun lalu, masalah bekalan air tidak pernah menunjukkan jalan penyelesaian. Kesian ke kami ni lah, ya, apa beri keperluan air tu. Kalau ni lah, kami ni kalau menyusahkan maafkanlah, ya, tapi kami ni manusia, memang perlukan air. Arked perniagaan Pekan Awah yang terletak di kawasan yang strategik sepatutnya memberi kelebihan kepada peniaga untuk memperoleh pendapatan lebih baik. Namun masalah bekalan air yang tidak berkesudahan ini membantutkan usaha merancangkan ekonomi setempat. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Peduli Insan, sasar kutipan RM1 juta melalui kempen cabaran 12 jam Syria pada 18 Februari bersama kumpulan nasyid Intim. Anggota kumpulan nasyid tersebut, Muhammad Hazamin Harun berkata, cabaran itu bertujuan untuk berkongsi situasi semasa yang dihadapi pelarian Syria di kem-kem pelarian ketika musim sejuk. Intim baru saja bertolak ke Syria untuk menyertai misi bantuan musim sejuk bersama Peduli Insan Malaysia. Dan kita akan berada di dalam kemah pelarian Syria di utara Syria yang sekarang dalam keadaan sejuk yang agak melampau, yang mana kita cuba merasai sendiri, mengalami sendiri keadaan kesejukan itu selama 12 jam kalau waktu Malaysia daripada jam 11 pagi hingga 11 malam. Dan kita nak mengajak semua peminat-peminat, penonton-penonton untuk kita sama-sama hadir ataupun join dalam live tersebut di Facebook Official Intim. Hasil sumbangan akan disalurkan dalam bentuk bantuan berupa bakul makanan, set hidangan panas, alat pemanas serta bahan bakar, selimut dan set pakaian musim sejuk kepada lebih 100,000 pelarian Syria. Cabaran 12 jam Syria ini akan disertai selebriti sebagai tetamu istimewa dalam talian, antaranya Dr. Fitri Haris, Mawi, Alif Tiga, Aisyah Hijana, Hafiz Hamidun, Fetri Yahya dan ramai lagi. Dan insya-Allah kita harapkan sasaran untuk RM1 juta tercapai, dan tak mustahil pun sebenarnya kalau kita ada 100,000 rakyat Malaysia yang menyumbangkan RM10 saja, insya-Allah secara matematiknya kita boleh sampai sasaran itu insya-Allah. Serentak dengan cabaran ini juga, Intim akan turut melancarkan single terbaru yang dihasilkan dengan kerjasama Peduli Insan berjudul Selimut Kasih yang akan berada di platform digital, manakala muzik videonya akan dirakam di beberapa lokasi di Syria. Harapkan pagar-pagar makan padi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Malaysia dan Brunei secara dasar bersetuju untuk melaksanakan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara dan darat bagi pergerakan rentas sempadan antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, persetujuan itu dicapai hasil perbincangan dengan Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah di Istana Nurul Iman. Pelaksanaan 4 penerbangan seminggu antara Brunei dan Malaysia apabila VTL dilaksanakan. Cadangan itu dibuat sebelum Perdana Menteri mengakhiri lawatan rasmi pertama beliau ke negara itu yang bermula semalam. Pada masa ini, penerbangan di antara Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan hanya 2 kali seminggu, iaitu pada Rabu dan Jumaat, kerana Brunei belum membuka sempadan negara itu berikutan pandemik COVID-19. Bagi tujuan itu, kementerian berkaitan akan meneliti prosedur operasi standard SOP bagi melaksanakan inisiatif VTL. Saya akan minta besok dalam mesyuarat kabinet
menteri-menteri yang berkaitan berbincang segera supaya VTL udara dan darat ni dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Perdana Menteri berkata selain itu, Sultan Brunei bersetuju pengiktirafan penggunaan MySejahtera dan BruHealth di kedua-dua negara bagi memudahkan integrasi sistem dan penggunaan oleh rakyat Malaysia dan Brunei. Di Indonesia, seorang guru dipenjara seumur hidup setelah didapati bersalah merogol 13 pelajarnya. Kesemua mangsa adalah pelajar perempuan bawah umur. Harry Wirawan, seorang guru pesantren, didapati bersalah melakukan jenayah itu oleh Mahkamah Bandung, Jawa Barat hari ini. Dia melakukan perbuatan itu dalam tempoh masa 5 tahun. Mahkamah memberitahu daripada 13 pelajar yang dirogol, sekurang-kurangnya 8 daripada mereka mengandung. Mangsa kebanyakannya adalah pelajar dari keluarga miskin yang memperoleh beasiswa. Perbuatan Wirawan terbongkar setelah salah seorang mangsa membuat laporan polis tahun lalu. Kes ini mendapat perhatian luas di seluruh Indonesia termasuk Presiden Joko Widodo. Perkembangan krisis Rusia-Ukraine, Moskow bersetuju mengundurkan sebahagian daripada 100,000 tenteranya di sempadan Ukraine. Tindakan itu dilihat satu langkah penting dalam mengurangkan ketegangan susulan kebimbangan penaklukan Rusia di negara sekutu barat itu. Perkara itu diumumkan Menteri Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Beliau memberitahu latihan pertempuran di beberapa kawasan telah berakhir dan tentera diarah kembali ke pangkalan masing-masing. Dalam pada itu, Menteri Luar Rusia Dmytro Kuleba memberitahu media rundingan diplomatik bersama sekutu baratnya telah berjaya mencegah Rusia daripada meningkatkan ketegangan. Bagaimanapun, beliau menggesa Moskow mengundurkan baki tenteranya kerana situasi masih tegang di kebanyakan kawasan sempadan. Rusia sebelum ini menempatkan 100,000 tenteranya di sempadan Ukraine sebagai tindak balas terhadap hasrat Kiev untuk menyertai NATO. Moskow bimbang tindakan itu akan meningkatkan pengaruh NATO di Eropah Timur. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh dalam insiden pertembungan 2 buah gerabak train di barat daya Munich. 14 mangsa lagi cedera dalam kemalangan itu. Menurut pihak berkuasa, kedua-dua gerabak train S-Bahn itu bertembung kira-kira jam 4.40 petang waktu tempatan. Lebih 200 anggota penyelamat dan polis dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurut media tempatan, kira-kira 95 penumpang berada dalam kedua-dua train berkenaan ketika kejadian. Mangsa yang terselamat memberitahu mereka mendengar satu dentuman kuat sebelum terhumban ke depan. Setakat ini, masih tidak diketahui bagaimana pertembungan secara bertentangan dalam landasan sama itu boleh berlaku. Insiden ini mengakibatkan perkhidmatan train di Bavaria terpaksa ditutup sementara. Ogos lalu, insiden pertembungan serupa nyaris terjadi di kawasan sama. Pemandu kedua-dua train itu bagaimanapun sempat memberhentikan gerabak sebelum pertembungan berlaku. Sebelum berpisah, hayati kata-kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, sudah tiba masanya TVET menjadi pilihan utama para belia dalam mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Kerana TVET terbukti mampu melahirkan individu berkemahiran, terlatih dan terbudaya usahawan. Sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan salam.